Kita straightforward saja kenapa sleep training bahaya dan tidak sesuai untuk newborn. Buat yang tak tahu, newborn bermaksud bayi 0 hingga 3 bulan mengikut usia EDD, tarikh patut lahir. Nombor 1, menangis adalah reflex untuk newborn. Tahu reflex apa? Of course ada banyak jenis dan kategori reflex, tapi untuk bagi anda idea. Contoh reflex macam kita menguap, kita bersin, kita tak boleh kontrol badan kita yang terus buat. Termasuk juga contoh bila kita alihkan tangan dari memegang cerik yang panas. Ia berlaku dalam split second. Kita tak buat proses thinking pun untuk alihkan tangan kita daripada cerik yang panas itu. Maka bila saya sebut tangisan adalah dalam bentuk refleks untuk newborn, bermaksud bayi newborn tidak belajar dan tidak berfikir untuk menangis atau sebelum menangis. Sebab itulah Tuhan tu dah packkan puluhan refleks dalam bayi newborn. Bukan sikit puluhan refleks. Supaya refleks-refleks ini yang akan mencetuskan tangisan setiap kali mana-mana refleks ini mengesan sesuatu keperluan. Refleks lapar akan mencetuskan tangisan lapar. Refleks nak sendawa akan mencetuskan nak sendawa. Refleks mengantuk akan mencetuskan tangisan nak tidur dan sebagainya. Di sinilah kejamnya bila anda cuba kontrol, apalagi sengaja pilih untuk abaikan tangisan bayi newborn, sedangkan tangisan ini dicetuskan secara natural oleh sistem badan mereka sendiri. Nombor 2, newborn belum ada kapasiti otak untuk faham sesuatu pelajaran yang bersifat teknikal dan mempunyai nilai cause and effect, kesan perbuatan. Yang ini ada kaitan dengan poin pertama tadi, iaitu bayi tidak belajar dan tidak berfikir sebelum menangis. Maksudnya tak kisah berapa banyak kali pun latihan yang anda berikan, berapa banyak kali pun anda tahan diri daripada mengangkat anak, anak tidak boleh menangkap pelajaran bahawa okey, saya kena berhenti nangislah lepas ni sebab mak saya takkan angkat saya. Mereka tidak boleh menangkap pelajaran tersebut. Mereka berhenti menangis dan tidur sendiri kerana mereka penat. Itu sahaja. Mereka akan sambung menangis lagi selepas ini dan akan berhenti lagi sekali kerana penat berulang kali. Yes, betul. Ada kalanya kita akan lihat anak tu akhirnya berjaya tidur sendiri. Kita rasa latihan kita berjaya. Tapi anda jangan lupa apa yang anda lihat sebagai berjaya itu ada kalanya juga membawa maksud bahawa anak itu telah menyerah kalah, berputus asa untuk meminta bantuan dan percaya kepada manusia kerana dia telah mencuba berkali-kali meluahkan, memanggil tetapi dia tidak diendahkan. Dia akhirnya berputus asa dan give up dan berhenti sahaja mengharap ada manusia yang akan menghargai dan memberi perhatian kepada tangisannya. Saya bukan cakap kosong, saya bukan cakap untuk takut-takutkan, tapi ada banyak research yang telah mengesahkan tentang kerosakan yang berlaku apabila tangisan anak sengaja diabaikan pada bulan-bulan awal kehidupan mereka. Anda mungkin tak akan lihat kerosakan itu serta-merta. Tak ada semua perkara dalam dunia ni yang buruk, hari ni kita buat, esok terus nampak kesannya. Contoh, kalau anda makan makanan yang tak sihat pun, tak bermaksud hari ni makan, esok terus dapat sakit. Ia perlukan masa untuk build up penyakit tersebut. Samalah macam tangisan anak. Tahukah anda, pada 3 hingga 5 tahun pertama adalah tempoh di mana brain architecture, kerangka otak anak ini dibina. Pada waktu ini sebarang pengalaman, setiap satunya yang berlaku, termasuk respon ibu yang kerap kali diulang kepada mereka, menjadi asas pembentukan struktur brain anak tersebut. Jadi mungkin anda akan rasa gembira hari ini, anda lihat kesannya di masa hadapan. Yang ketiga, jam biologi ataupun circadian rhythm, jam bangun tidur anak newborn masih tidak stabil. Anak manusia tidak hasilkan hormon tidur sendiri at least sebelum usia 12 minggu, 3 bulan. Jadi bila tak boleh hasilkan hormon tidur sendiri, itu menjelaskan kenapa jam biologi mereka tonggang terbalik. Ini juga menyebabkan sebarang usaha yang terlalu ekstrim untuk pastikan anak tidur on time, tidur lama, jangan berjaga-jaga. Ini juga bentuk kekejaman. Pada saya, honestly and seriously, ini adalah bukti kebijaksanaan Tuhan yang menciptakan alam ini dan seluruh isinya. Bila Tuhan itu sengaja buat anak kecil punya vision blur. Bila Tuhan sengaja buat anak kecil tak boleh ada hormon tidur sendiri dan masih perlu bangun malam, menyusu berkali-kali misalnya, di sini membawa kita kepada poin yang terakhir iaitu poin keempat.
Anak kecil masih perlu bangun malam dan menyusu lebih kerap berbanding bayi besar untuk elakkan dehydration dan masalah penambahan berat badan. Anak kecil tak boleh nak remove sebarang bahaya yang ada atas diri mereka dengan sendiri. Contoh paling mudah, kalau mereka kepanasan, overheating, mereka tak boleh nak alihkan jaket ataupun selimut yang membuat mereka panas. Mereka hanya boleh menangis untuk at least cuba bagi tahu mak saya panas, cubalah alihkan jaket ni. Begitulah juga bila anak menangis terjaga malam, antara sebabnya mereka cuba bagi tahu mak saya haus, saya perlu minum sekarang. Jadi itu punca sebarang usaha nak anak cepat-cepat tidur panjang, cepat-cepat tidur lama, jangan bangun banyak kali nangis-nangis, itu bahaya. Atas semua faktor yang saya nyatakan di atas, maka saya berpendapat dengan tegasnya, sleep training tidak sesuai untuk newborn. Paling awal, kalau tak sabar pun nak sleep training, adalah usia 4 bulan secara official ikut EDD anak. Atas banyak faktor lah. Untuk newborn, tak kisahlah anak anda tu easy going ke, high demand ke, kolik ke, tak sesuai nak sleep training. Bukan sebab mereka tu easy ataupun tidak. Tetapi atas faktor-faktor yang saya nyatakan tadi itu, sebahagian besarnya berkait rapat dengan perkembangan kesihatan dan pertumbuhan mereka. Saya pun tak faham kenapa mak-mak macam tak sabar-sabar sangat nak sleep training anak. Adakah kerana anda rasa anak newborn anda tak boleh nak tidur elok dan bagus kalau tak sleep training? Salah Untuk newborn mereka boleh tidur elok dan bagus, tapi bukan dengan kaedah sleep training, dengan kaedah newborn. Ada caranya yang sesuai dengan usia mereka. Saya tahu sebagian mak akan rasa, aduh pening lah, tak tahu nak percaya yang mana. Orang ni cakap macam ni, orang tu cakap macam tu. Lebih-lebih lagi bila kita hidup di zaman media sosial di hujung jari sahaja. Tipsnya mudah saja. Kembalilah kepada cara zaman mak-mak era saya dan sebelumnya yang tak ada pun media sosial meletup-letup macam zaman sekarang. Iaitu bila nak buat apa-apa, dapatkan ilmu lengkap terlebih dahulu. No shortcut. Jangan malas. Jangan duk tengok orang buat apa, kita pun nak buat juga. Kena dapatkan ilmu dan kritis. Tahu kritis? Banyak tanya kenapa, apa, bagaimana sebelum kita memutuskan untuk membuat sesuatu. Jangan tengok siapa yang cakap, tengok apa yang dia cakap. Nama pun media sosial. Of course yang kebanyakan ditunjukkan tu yang indah-indah, yang elok-elok, yang cantik-cantik. Realiti sebenar dia, ni contohnya lah. Saya sendiri pun dah banyak kali dah mak-mak message, inbox, bagi tahu, puan saya dah try, kenapa tak boleh? Saya follow orang ni tunjuk kat TikTok macam ni, saya buat, kenapa tak boleh? Mak-mak, saya nak bagi tahu kalau sleep training buat ke atas anak pada usia yang sepatutnya pun memang dah susah, sebab sleep training ni mengubah tabiat tidur lama yang selesa kepada tabiat tidur baru. Sekarang you just imagine buat benda ke atas anak yang belum ada kapasiti untuk belajar. Dia 2 kali ganda susah. Dah macam mendera pula dah budak tu. Dan yang nak laju-laju ni juga, nak pergi mana sebenarnya Anda ada banyak bulan dan banyak tahun mendatang untuk disiplinkan anak. Silakan buatlah apa-apa rules yang anda nak. Anda perlu tahu setiap perkara ada masa dan tempatnya. Itu sahaja. Maka untuk sleep training ni, tak lama pun. Sabarlah sikit. 3 bulan sahaja.